Jadi kenapa kau diutamakan hutang Allah tapi tidak diutamakan hutang anak Adam? Okey. Jadi oleh kerana masa tidak sempat untuk hamba hurah panjang lebar, okey, hamba cuba hurah masalah hak yang diajukan oleh orang tersebut pada malam ni agar dia mengetahui kenapakah ulama mazhab Imam Syafi'i berhujah dengan hujah ni. Kita kena tahu, yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya agama hukum hakam di dalam agama kita adalah berpandukan kepada Quran dan hadis. Okey, itu hak yang pertama sekali. Hukum hakam di dalam agama kita berpandukan kepada Quran dan hadis, bukan berpandu kepada logik akal. Sebab itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lahu." Andai kata agama itu dengan logik akal, dengan pandangan, maka sapu di bawah khuf adalah lebih aula, lebih utama berbanding sapu di atas khuf. Bagi orang yang berwudu, yang memakai alas kaki, dia boleh tak basuh kaki, dia hanya sapu je di atas alas kaki tersebut, di atas sarung kaki dia. Cuma hak yang wajib sapu atas. Hak yang wajib sapu atas, kalau disapu bawah tidak memada, mesti kena sapu atas. Kata Sayyidina Ali, andai kata agama tu dengan logik, maka pastinya sapu bawah tu lebih utama, sebab hak tempat kotor bukan atas, tempat kotor bawah. Tapi Rasulullah, aku tengok Rasulullah sapu atas, Rasulullah sapu bawah. Jadi agama ni bukan mengikut logik. Agama ni adalah berdasarkan kepada dua wahyu. Wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Okey. Okey, tu kita kena faham asas muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, hutang ni adalah benda yang berat belaka. Sama ada hutang dengan Allah, hutang dengan anak Adam, kedua-dua adalah benda yang berat. Bukan kita jangan anggap hutang dengan anak Adam sahaja berat, hutang dengan Allah tidak berat. Tidak. Kedua-dua hutang adalah berat. Hutang dengan Allah pun berat, hutang dengan anak Adam pun berat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Maksudnya, roh orang beriman apabila dia mati tergantung dengan hutangnya, tergantung dengan hutang. Baik, perkataan hutang di sini, perkataan hutang hak yang kita faham secara zahirnya adalah hutang anak Adam, tetapi dalam hadis tidak disebut hutang anak Adam ke hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis menyebut bahawasanya jiwa, roh orang beriman tergantung dengan hutangnya sehingga diselesaikan hutang untuknya. Jadi memang berat, permasalahan hutang memang berat. Tetapi ketika muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat apabila seorang tu berhutang dengan anak Adam, maka kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya, masa dia berhutang saat itu dia qasa untuk bayar hutang. Dia qasa untuk bayar. Yang keduanya, dia ketika dia berhutang dengan anak Adam, dia qasa tak mau bayar. Dia dua golongan ini berbeza. Dua golongan ini berbeza. Golongan hak yang dikatakan roh dia tergantung dengan sebab hutangnya adalah golongan hak yang berhutang, ketika dia berhutang dia qasa tak mau bayar. Okey, boleh faham. Dia qasa tak mau bayar. Ataupun dia qasa nak bayar, sampai masa bayar dia ada benda hak yang boleh bayar, tiba-tiba dia tak bayar. Maka golongan ini sahaja hak yang roh dia tergantung. Manakala orang hak yang berhutang dengan anak Adam, orang hak yang berhutang dengan anak Adam, apabila dia qasa nak bayar, dia qasa nak bayar hutang dia qasa nak bayar, cuma tidak sempat dia bayar, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ataupun dia qasa nak bayar, sampai masa nak bayar tak ada pitih nak bayar. Okey, bukan semua orang ada pitih. Ada orang ada pitih, orang tidak ada pitih. Orang ada pitih boleh tak cakap. Ada sebagai orang tak ada pitih, sampai masa tertentu tak boleh nak bayar. Baik, golongan hak yang ada qasa nak bayar hutang tapi dia tidak mampu untuk bayar, maka golongan ini dia tidak termasuk dalam hadis tersebut. Hadis hak yang kata roh orang beriman tergantung. Kita jangan ambil satu hadis terus kita meletakkan hukum secara umum, bahkan kita kena tengok kepada dalil-dalil yang lain. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafaha Allah." Maksudnya, sesiapa yang mengambil harta manusia dengan qasa untuk bayar balik,
Maksudnya dia berhutang harta manusia dengan qasad untuk bayar balik. Itu maksud man akhadha amwalan nas yuridu adaaha. Kata Nabi SAW, addallahu anhu, Allah Ta'ala akan tunaikan hutang dia. Allah Ta'ala akan tunaikan hutang dia. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Sesiapa yang mengambil harta manusia dengan qasad untuk merosakkan, untuk membinasakan, untuk menghabiskan, bukan nak tunai balik harta manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghabiskan harta tersebut. Maksudnya dia saat itu payah untuk menunaikan hutang orang yang dia berhutang. Baik. Jadi oleh kerana di sana ada hadis yang Rasulullah menyebut bahawasanya sesiapa yang mengambil harta manusia dan dia nak bayar balik, maka Allah Taala bayar balik, Allah Taala akan bantu untuk dia menyelesaikan hutang dia. Maka sebab itulah ulama menyebut bahawasanya orang yang kata roh dia tergantung dengan hutang dia adalah golongan yang dia ketika dia ambil hutang dengan orang, dia tidak qasad untuk bayar, ataupun dia qasad untuk bayar tapi sampai masa nak bayar dia buat berat untuk bayar. Golongan ni. Sebab itulah kalau kita buka dalam sebagai contoh Qadhi Al-Iyad, seorang ulama hadis, dalam kitab Ikmalul Muallim, dia mensyarahkan hadis ni. Dia katakan wa yakunu hadha fi man lahu biqada'i ma 'alaihi min ad-dain. Hal ini berlaku kepada orang yang memiliki sesuatu untuk melunasi hutangnya. Jadi kalau dia tidak mempunyai benda yang dia dapat melunasi hutangnya, maka dia tidak termasuk dalam golongan ini. Begitu juga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyebut wa hadha muqayyadun biman lahu malun yuqda minhu dainu wa amma man la mala lahu wa mata 'aziman 'ala al-qada'i faqad warada fil hadithi ma yadullu 'ala anna Allah ta'ala yaqdi 'anhu bal thabata anna mujarrada mahabbatil madyun 'inda mautihi lil qada'i mujibatun li tawallillahi subhanahu wa ta'ala li qada'i dainihi. Maksudnya hal ini terikat pada orang yang memiliki harta yang dapat ia melunaskan hutangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta dan ia mati sedangkan ia bertekad untuk melunaskan hutangnya, maka telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan melunaskan untuknya. Bahkan sabit dalam hadis bahawasanya semata-mata timbul dari hati orang yang berhutang perasaan kasih untuk menunaikan hutangnya, ia mewajibkan mendapat pertolongan Allah untuk melunasi hutangnya tersebut. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang anak Adam memang berat, tetapi bukanlah bermaksud hutang dengan Allah tidak berat. Kedua-dua hutang semuanya berat belaka. Cuma kita kena faham bahawasanya ketika berlaku pertembungan di antara hutang Allah dengan hutang anak Adam, sedangkan harta saat itu tidak dapat dijelaskan ke semua hutang tersebut, manakah yang perlu didahulukan? Mendahulukan hutang Allah ke mendahulukan hutang anak Adam perlu kepada sandaran dalil. Okey, boleh faham kan? Sebab kita kepada hukum hakam agama berdasarkan kepada wahyu Quran dan hadis. Apakah sandaran dalilnya? Ulama mazhab Imam Syafi'i melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis sahih, kata Rasulullah, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah yang patut ditunaikan, hak yang lebih utama ditunaikan. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i berpandukan kepada hadis ini bahawasanya apabila harta si mati tidak mencukupi untuk melunasi hutang segala hutangnya, dalam masa yang sama dia berhutang dengan Allah, dia berhutang dengan anak Adam, utamakan hutang pembayaran hutang Allah. Manakala hutang anak Adam dia tidak mampu bayar, nak buat lagu mana? Maka anak Adam hak yang orang berhutang dengan dia dan orang tidak mampu untuk bayar hutang dia saat ni itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ni diuji atau dipanggil benda, dia ditimpa musibah, dia uji. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah-musibah tersebut pasti ada pembayarannya, tidak di dunia, di akhirat. Allah Ta'ala bayar kat lain ke, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pahala dia ke negeri akhirat. Maksudnya dia tidak rugi sama sekali. Kita jangan anggap rugi, sebenarnya tidak rugi. Kita bantu orang sebenarnya tidak rugi sama sekali. Cukuplah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang mempermudahkan kepada orang yang susah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hak yang hamba kabur saat itu adalah hak yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, hamba buat mari beberapa kitab daripada mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh hamba sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Begitu juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli, dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini. Ya, tiga kitab ni adalah kitab hak yang menjadi sandaran di dalam hukum hakam dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab besar
yang dijadikan rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh hamba baca daripada kitab Mughnil Muhtaj. Okey. Pengarang kitab Mughnil Muhtaj Khatib Asy-Syirbini sebut lagu mana? Thumma tuqda minha duyunu. Kemudian ditunaikan daripada harta peninggalan si mati akan segala hutangnya. Al-muta'alliqatu bi dhimmatihi, hak yang bersangkut paut dengan tanggungannya. Mana-mana hutang si mati, hak yang si mati tanggung, maka ditunaikan hutang dia daripada harta pusaka tersebut. Sawa'un adhina al-mayyitu fi dhalika am la, lazimathu lillahi ta'ala am li adami. Tak kiralah si mati masa ketika dia hidup dia izin ataupun tidak, tak kira sama ada hutang saat itu bagi Allah Ta'ala ataupun hutang kepada anak Adam. Lepas tu kata Khatib Asy-Syirbini, wa yuqaddamu dainullahi ta'ala kaz-zakati wal kafarati wal haji ala dainil adamiyyi fil asah. Dan diutamakan hutang Allah Ta'ala seperti pembayaran zakat, kafarah, mengerjakan haji di atas hutang anak Adam mengikut pandangan yang lebih sahih. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita baca hadis yang ke-378 daripada kitab Bulughul Maram. Kita harap berkenaan dengan apa yang kita sebut saat ini itu jelas kepada kita. Katanya, wa anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. Faqama rajul faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhuma, katanya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya. Jadi Rasul pada hari itu Rasul berkhutbah. Rasul menyampaikan ucapan-ucapan dia kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita lain kecuali ditemani oleh muhrimnya. Dia tulis perkataan muhrim. Salah sebenarnya, bukan muhrim, kena kata mahram. Dia sebenarnya mahram lain daripada muhrim. Dia mahram adalah orang yang haram nikah dengan kita, tu mahram. Muhrim ni orang yang sedang berihram dengan haji dan umrah. Okey, itu penggunaan dalam bahasa Arab. Cuma kita pada hari ni kita kata muhrim. Itu sebenarnya dalam penggunaan bahasa Arab tidak betul sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kata mana? Ada dia mari seorang ke bersama dengan muhrim dia, ataupun ni muhrim saya sebagai contoh. Sebenarnya bukan muhrim, mahram. Dia muhrim lain daripada mahram. Mahram adalah orang yang haram berkahwin dengan seseorang. Mak kita mahram kita, adik perempuan kita mahram kita, anak perempuan kita mahram kita. Manakala muhrim adalah orang yang sedang berihram, sama ada berihram dengan haji ataupun berihram dengan umrah. Okey, itu muhrim. Okey, kita ada beza di antara perbezaan di antara muhrim dengan mahram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita lain kecuali ditemani oleh mahramnya. Baik, jadi kita orang lelaki, kita nak berdua-duaan dengan perempuan, hukum dia adalah diharamkan, tak boleh. Cakap kita ni berkhalwat dengan perempuan, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Allah, di tempat kita ni banyaklah. Banyak. Kadang-kadang boh dengan staff duduk dalam bilik tutup gelap. Boh kata tak apa staff aku, tapi sama-sama muda. Dia ingat dia tu malaikat kali. Jadi kita kena ingat, kita boh ke, kita bukan boh ke, kita terikat dengan hukum hakam. Tu kita kena ingat. Dalam kita mencari rezeki, jangan sekali-kali kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Antara perkara yang dimurkai oleh Allah adalah berkhalwah. Jadi orang lelaki dengan seorang lelaki, seorang puang duduk dalam satu tempat yang tertutup, hal ini dilarang oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup melarang perkara ini. Sehingga kan dalam hadis yang lain
yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tengok kata Rasulullah, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rasul kata lagu tu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'ha dhu mahram minha. Jangan sekali-kali dia berkhalwat, dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak ada bersamanya mahram. Sebab mana? Fa inna thalithahuma asy-syaitan. Kerana sesungguhnya orang yang ketiga adalah syaitan. Syaitan dia goda. Kita dengan orang puang ni, kita kena ingat bukanlah dia seperti kucing dengan ikan. Kucing dengan ikan, kucing je gerak, ikan duduk situ je. Dia seperti minyak dengan api, sama-sama gi. Okey, boleh faham kan perbezaan? Gitu kalau kita nak buat perbandingan. Orang puang ada nafsu, orang lelaki pun ada nafsu. Baik. Jadi itu kita kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya kita nak membenteras berzina dalam masyarakat ni, dia sebenarnya kita kena banteras muqaddimah zina. Sebab itulah kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala ketika melarang zina, Allah Taala dak kata mu jangan berzina, tapi Allah Taala kata lagu mana? La wala taqrabu zina, mu jangan menghampiri zina. Maksudnya muqaddimah dia tu kita kena larang dah. Kita kena halang start daripada muqaddimah lagi. Termasuklah berkhalwat seorang lelaki dengan seorang perempuan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kata Rasulullah ke mana? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan perempuan. Jangan. Kalau orang tu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang berkhalwat dengan seorang perempuan, orang tu sebenarnya orang yang iman dia sebenarnya tidak sempurna. Iman dia bermasalah. Sebab Rasulullah kabur lagu tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sahih yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggal selepas daripada kewafatanku, setelah daripada kewafatanku, aku tidak meninggalkan setelah daripada kewafatanku satu fitnah yang paling berat, yang cukup memberi mudarat, yang cukup memberi kesan kepada lelaki berbanding dengan perempuan. Fitnah yang paling besar sekali, hak yang memberi mudarat kepada lelaki setelah daripada kewafatan Rasulullah adalah perempuan. Sebab itulah kita kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dok kira tua muda ni, dia kira ada nafsu ke dak. Jangan kata hamba tua dah, hai jangan. Setiap benda yang tercicir pasti ada pemetiknya, pasti ada pemungutnya. Dak kita orang lain pungut. Tu kita kena perhati. Kita kena berhati-hati muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang lelaki dia berkhalwat dengan seorang perempuan melainkan kena ada bersamanya zu mahram. Maksudnya mahram. Mahram siapa? Okey, mahram siapa? Kata ulama, mahram perempuan pun ada apa, mahram lelaki pun ada apa. Kalau mahram perempuan sebagai contoh lelaki. Mahram perempuan hak lelaki, maksudnya abang dia ada, ayah dia ada, pak dara dia ada. Baik, nak keluar dengan orang puang, tunang kita, tunang ke tak tunang? Dia tunang tu dia bukan lesen untuk menghalalkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan, bukan. Dia nikah baru halal. Dia orang puang dia nak kawan-kawan, nikah je boleh, kahwin je boleh. Jadi kalau nak keluar dengan orang puang dia tak boleh, mesti kena bawa bersama dengan hak keluar saat itu, mesti kena bersama dengan mahram kepada perempuan tersebut. Abang lelaki dia ke, adik lelaki hak yang balik dah ke, ataupun pak dara dia ke, ayah ke dia ke, toki dia ke, ataupun benda lagi anak dara dia hak besar dah ke, tu tak ada masalah. Ataupun mahram laki-laki pun boleh juga, mahram laki-laki. Maksud benda mahram laki-laki, yang orang lelaki ni nak keluar dengan orang puang, dia bawa mahram dia. Maksud benda mahram dia, dia bawa adik puang dia, ataupun kakak dia, ataupun mak dara dia, ataupun mak dia. Maksudnya ada keluarga dia bersama dengan dia ketika dia keluar dengan orang puang. Hak tu tidak menjadi masalah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut jangan berkhalwat seorang lelaki dengan seorang perempuan, melainkan kena ada bersamanya mahram. Baik, okey, kita boleh faham mahram di sini boleh mahram perempuan ataupun mahram lelaki. Kalau mahram perempuan maksudnya hak lelaki lah. Kalau mahram lelaki hak puang. Okey, boleh faham kan? Mahram perempuan hak lelaki, mahram lelaki hak puang. Tu kita kena faham molek tau.
Mama, ia nak keluar dengan Minoh. Contoh kita kata, Mama dengan Minoh tak ada perhubungan dia pun, tak nikah pun. Tunang tak boleh, bukan tunang saat itu menghalalkan dah, ikatan pertunangan dia tidak menghalalkan. Kita jangan anggap benda tu halal. Tapi ibu bapa kita di zaman kita apabila tunang ikut dah nak keluar pun dah tunang dah kan Allah Rabbi. Sebenarnya dia redha dengan maksiat dah lah, anak dia buat maksiat dia redha pula. Tu dosa sebenarnya. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa hak yang buat perkara tersebut sebenarnya adalah ibu bapa yang tidak menjaga amanah yang Allah Taala bagi kepada dia. Itu dia khianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu kita kena jaga muslimin muslimat. Kau nak bagi juga biar ada abang dia. Tu ataupun ada pak dara dia, bawa ayah sekali lah. Bawa ayah sekali. Baik. Ataupun bawa pot dara dia, Tok Ki pun tak apa. Tok Ki umur 80 bawa sekali. Tok Ki biarlah tolak dalam kursi roda pun. Bawa sekali Tok Ki. Kalau nak tu sangat. Ataupun bawa mahram kepada orang lelaki pun tak apa. Okey, orang lelaki tu keluar dengan mak dia, ataupun dengan kakak dia, ataupun mak dara dia, ataupun nenek dara dia, apa boleh juga. Tok nyang dia, hok puang ke, boleh juga. Baik. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kata jangan berkhalwat seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan ada mahram. Maka ulama kata, Rasul kata seorang lelaki dengan seorang perempuan. Kalau seorang lelaki ramai orang perempuan, apakah hukum? Kalau ramai orang lelaki seorang perempuan, adakah dia mengambil hukum yang sama ataupun hukum yang berbeza? Di sini ulama bincang sebab Rasul kata jangan berkhalwat seorang lelaki dengan seorang perempuan. Okey, orang lelaki seorang, orang perempuan ramai. Yang mana orang perempuan ni ramai, bukan seorang, orang perempuan ni ramai, 2-3 orang keluar. Boleh ke tak? Baik, di sini sebahagian daripada ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan hukum dia adalah boleh. Sebagai contoh dalam kitab Hasyiah Al-Jaman, dalam kitab mazhab Imam Syafi'i dikatakan yajuzu khalwatu rajulin bimra'atain, tapi ingat dengan syarat thiqatain. Harus seorang lelaki berada bersama dengan 2 orang perempuan yang thiqah, yang boleh dipercayai kedua-duanya. Kalau orang perempuan 2 orang yang boleh dipercayai boleh. Jadi kalau sekiranya kita jabat kita tutup molek, kita nak suruh staf kita hak puang anak dara masuk ke, ataupun hak yang lawa-lawa lagi masuk, biar 2 orang, jangan seorang. Jangan seorang. Sebab benda tu kita kena ingat dia terikat dengan hukum hakam. Macam hak yang ngambek ke bawah ni. Sekurang-kurang biar masuk 2 orang. Sebab kata ulama kalau 2 orang tak ada masalah, orang puang 2 orang. Lepas tu kalau orang lelaki ramai orang puang seorang, mana pula? Baik, orang lelaki ramai orang puang seorang. Hak ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama fiqh berselisih pandangan. Sebahagian ulama fiqh kata tak boleh. Sebab boleh orang lelaki dia pakat ramai-ramai tu dia khianat kepada seorang perempuan. Dan kalau kita tengok banyak berlaku dalam masyarakat kita kan, 2-3 orang lelakinya kejong seorang perempuan kan. Jadi oleh kerana untuk mengelak daripada fitnah tersebut tak boleh juga. Okey, pandangan sebahagian daripada ulama. Pandangan sebahagian yang lain mengatakan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kalau sekiranya adat kebiasaan, adat masyarakat tu, kalau orang lelaki ramai, orang perempuan seorang, dia tidak akan terjadi benda-benda yang dilarang oleh agama. Baik, tidak akan terjadi benda yang dilarang oleh agama, kita kata gangguan seksual ke, ataupun zina dan seumpamanya, maka ketika itu dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ni kita kena berhati-hati. Dalam masalah ni kita kena berhati-hati. Kita oleh kerana kita start daripada kecil lagi kita bebas bergaul, di start daripada sekolah apa semua sekali, akhirnya kita tidak mengambil berat, sedangkan di sana ada hukum yang ditetapkan oleh agama kita. Jadi kita kena ambil berat dalam masalah ni. Kita jangan jadikan benda yang biasa kita lakukan, rupa-rupanya di dalam perkara yang biasa kita lakukan ada kemurkaan Allah. Itu yang kita perlu kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita lain kecuali ditemani oleh mahramnya. Dia kalau tempat tidak tertutup, tu boleh tahan sikit. Kalau tempat tidak tertutup, yang masalahnya tempat tertutup. Maksudnya kalau pergi kedai makan, duduk atas satu meja, orang puang duduk alik ini, orang lelaki duduk alik ini. Lepas tu sekitar dia saat ni tu ramai orang, maka hak tu boleh tahan sikit. Maksudnya dia tidaklah berkhalwat ketika tu. Cuma kena jagalah pandangan perempuan tu, kena jaga pandangan mata, orang lelaki pun kena jaga pandangan mata. Tu hak yang diperintah oleh agama kita. Baik, seterusnya kata dia, dan janganlah seorang wanita bermusafir melainkan ditemani oleh mahramnya.
kata Rasulullah, orang puang kalau dia nak bermusafir jangan, melainkan bersama dia kena ada mahram dia. Maksudnya tak boleh orang puang bermusafir seorang. Baik. Dalam masalah orang puang bermusafir mesti ditemani mahram. Kalau orang puang tu bermusafir ada bersama dia abang dia, pak dara dia, ayah dia, sepakat ulama mengatakan harus dia bermusafir. Tetapi kalau dia musafir seorang, tak ada mahram, baik, di sini ulama berbeza pandangan, boleh ke tak? Majoriti ulama kata tak boleh. Majoriti ulama kata tak boleh sebab secara jelas disebut dalam beberapa hadis yang sahih Rasul larang. Baik, namun sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya bermusafir perempuan hak yang dilarang oleh Rasulullah bukan dilihat kepada semata-mata bermusafir, tetapi dilihat kepada adalah fitnah ataupun mudarat hak yang akan berlaku kepada perempuan tersebut. Jadi oleh kerana nak jaga kemuliaan perempuan, nak jaga orang puang ni, syarak nak bagi orang puang pergi bermusafir seorang melainkan ada mahram. Jadi sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya larangan syarak musafir perempuan tanpa ditemani oleh mahram adalah untuk menjaga perempuan itu sendiri. Maka jadi bermakna kalau kita berada di zaman yang mana kenderaan saat ni itu ataupun perempuan dia musafir seorang pun dia selamat, aman, maksudnya tidak ada kekacauan dan seumpamanya, maka ketika itu dibolehkan. Okey, itu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Okey, jadi oleh kerana masalah ni ada perselisihan di kalangan ulama ketika mana perempuan bermusafir seorang tanpa ada mahram, bermusafir seorang tanpa ada mahram, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Tapi dengan syarat selamatlah diri dia, selamat daripada benda-benda hak yang mendatangkan mudarat kepada diri, gangguan-gangguan daripada lelaki-lelaki, hidup belang dan seumpamanya. Berlaku khilaf. Kalau tidak selamat daripada gangguan, maka hak tu jelas sepakat ulama mengatakan haram. Kalau selamat daripada gangguan, contoh kita kata dia naik bah dengan ramai-ramai, lepas tu hak yang atur ke saya bah saat ni tu keluarga dia, hak yang sambut di sana pun keluarga dia, maka maksudnya selamatlah. Ataupun naik kapal terbang, di hantar di lapangan terbang pun keluarga dia, ambil sana pun keluarga dia, maksud selamatlah. Baik, maka ketika itu berlaku khilaf di kalangan ulama boleh ataupun tidak. Majoriti ulama kata tidak dibolehkan, mereka mesti kena ada mahram. Sebahagian daripada ulama mengatakan boleh. Baik, jadi apabila berlaku khilaf, maka sebaik-baiknya adalah kita orang puang kalau nak musafir mesti bersama dengan mahram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita kang nak pergi Mekah kang, nak pergi Mekah kang, orang puang kalau nak pergi Mekah dia kena ada mahram tu kang. Sebab itulah sebenarnya, sebab kerana ada hadis sebenarnya. Jadi ulama-ulama di Arab Saudi dia berpegang kepada pandangan majoriti ulama, tidak boleh orang puang bermusafir melainkan kena ada mahram. Baik. Katanya maka berdirilah seorang lelaki lalu bertanya, ketika Rasul kabur lagu tu ada seorang lelaki di kabur ni, wahai Rasulullah, isteriku hendak mengerjakan ibadat haji, sedangkan aku telah mendaftarkan diri untuk berjihad di medan perang. Di medan perang sekian. Jadi sekarang ni isteri aku nak pergi buat haji, tapi aku yang sepatutnya menemani dia, aku akan menyertai suatu pasukan akan berperang. Maka kata Nabi SAW kepada dia, baginda SAW menjawab, pulanglah kamu dan tunaikanlah haji bersama isterimu. Rasulullah suruh, okey tak apalah, mu tak pergi perang, mu dikecuali seorang. Lepas tu sebab dia, sebab mu kena temang isterimu untuk mengerjakan haji. Kerana orang puang tak boleh pergi seorang. Itu maksud daripada hadis ni. Baik. Seterusnya katanya, wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an shubrumah. Qal man shubrumah? Qala akhul li aw qaribul li. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki dia kata, jadi ketika dalam hajjatul wada', dalam hajjatul wada' Rasul dengar seorang lelaki dia kata, mana labbaika an shubrumah. Maksudnya dia kata labbaika an shubrumah. Shubrumah ni nama orang. Baik. Jadi aku menyahut surangmu ya Allah untuk shubrumah. Nabi SAW bertanya kepada dia,
Kebetulan Rasulullah dengar. Orang ramai tapi kebetulan dekat dengan Rasulullah. Nak jadi tahu nak jadikan ceritanya, maka Rasul tanya dia, siapa Syubrumah sebenarnya? Siapa? Lelaki itu menjawab, saudara lelakiku ataupun qarabatku. Maksudnya keluarga aku lah. Baik, jadi bermakna dia nak tolong buat haji untuk orang lain. Itu maksudnya dia tolong buat haji untuk Syubrumah. Yang mana Syubrumah ni ada riwayat menyebut saudara lelakiku, adik-beradik dia. Ada riwayat yang kedua menyebut bahawasanya dia adalah keluarga dia. Keluarga dia. Bukan adik-beradik, sebut keluarga dia. Keluarga dia merangkumi adik-beradik dan merangkumi bukan adik-beradik. Mungkin pak dara dia, mungkin tok dara dia, mungkin sepupu dia. Baik. Jadi perawi kita sebenarnya syok. Jadi dalam hadis tu sebut saudara lelaki aku ke ataupun keluarga aku. Dia panggil syok lah. Syok daripada seorang perawi. Yang penting maksudnya dia ingin mengerjakan haji kepada Syubrumah. Lalu Nabi SAW bersabda. Rasul tanya dia, apakah kamu sudah menunaikan haji? Mu buat lagi haji untuk dirimu. Mu nak buat haji untuk orang ni, buat lagi haji untuk dirimu. Lelaki itu menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, tunaikanlah haji untuk dirimu, kemudian barulah untuk Syubrumah. Jadi mu kena buat dulu haji untuk dirimu, barulah buat haji untuk orang. Maka berpandukan kepada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin mengerjakan badal haji, orang yang nak tolong buat haji untuk orang lain, mesti dia telah mengerjakan haji untuk diri dia. Tak boleh dia nak buat haji untuk orang lain sedangkan dia sendiri dah buat haji lagi. Kita nak buat haji untuk orang lain. Okey, katakanlah kita nak buat haji untuk mak kita ataupun untuk ayah kita ataupun untuk anak kita yang telah meninggal dunia. Okey, kita pastikan kita buat haji dulu. Lepas kita buat haji, barulah kita buat haji untuk orang lain. Dia buat haji ni sekali je setahun. Sekali je setahun. Dia bukan boleh buat mula kita buat haji untuk kita tahun sama, lepas tu kita buat haji untuk orang lain. Tak boleh. Dia sekali je setahun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada juga masa hamba duduk Mekah dulu, hamba duduk Bukit Ajiat di Mekah dulu. Hamba dengarlah daripada sahabat-sahabat di sana duduk sebut, pelajar-pelajar sana dia kata ada juga orang-orang yang ambil upah haji, orang Indonesia, orang negara mana, dia ambil upah haji tu, dia ambil murah je upah haji murah, tapi sekali buat tu untuk 5 orang. Tu ngaruk tu mana boleh 5 orang kampung sekali mana boleh. Sebab itulah kalau nak upah haji jangan cari orang murah sangat. Memang kita nak cari orang murah, tapi masalah takut jadi gitulah. Cari orang mahal sikit. Cari orang yang boleh dipercayai. Mai ambil di mana orang buat sekali haji tu tak betul, tu salah gitu. Jadi kalau sekiranya boleh, Rasul kata tak apa, buat haji untuk mu sekali dengan Syubrumah. Buat dua-dua sekaligus. Tak boleh. Dia seseorang je. Jadi kalau mu nak buat lagi haji, buat untuk mu dulu. Lepas tu akan datang baru buat untuk Syubrumah. Tahun akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan, yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunangnya, juga diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Tetapi mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Maksudnya hadis mauquf ni bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Abdullah bin Abbas. Dia hadis marfu, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah. Tapi kalau kata hadis mauquf, itu adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Ini perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah. Jadi pendek kata berlaku khilaf lah di kalangan ulama hadis. Sebenarnya ini perkataan Rasulullah ke perkataan sahabat? Sebab tengok ada sanad perkataan Rasulullah, ada sanad perkataan sahabat. Hak mana sih? Ulama-ulama hadis hak yang pakar dia kaji. Maka di sini ada hak yang mengatakan ini adalah perkataan Rasulullah dan ada hak yang mengatakan ini adalah perkataan sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inna Allah kataba alaikumul hajj faqama al-Aqra' bin Habis faqal afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al-hajj marrah fama zada fahuwa tatawwu' rawahu al-khamsah ghayra at-Tirmidzi. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya
kepada kami mengatakan, okey, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dalam khutbah tersebut Rasul kata lagu mana? Sesungguhnya Allah Taala mewajibkan kepada kamu ibadat haji. Kena ingat, ibadat haji adalah suatu ibadat yang diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita. Baik, Allah Taala telah mewajibkan kepada kamu ibadat haji. Ini ketika Rasul berkhutbah, Rasul khabar kepada para sahabat dia secara khususnya dan kepada umat dia, termasuklah kita secara umumnya. Maka ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, dia kata lagu mana? Dia pun berdiri lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah untuk setiap tahun? Maksudnya kewajipan haji ni setiap tahun ke? Setiap tahun ke wajib haji? Baginda menjawab, seandainya aku mengiyakan, tentu akan diwajibkan setiap tahun. Namun haji itu hanya sekali sahaja, sedangkan selebihnya adalah sunat. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis selain daripada Imam Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Hadis ini adalah hadis sahih muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, kewajipan haji hanyalah sekali seumur hidup bagi orang yang mampu, bukan setiap tahun. Sekali seumur hidup. Orang mampu sekali je seumur hidup. Baik. Nah, cuma kewajipan haji, ulama berbeza pandangan, adakah wajib haji wajib mudayyak ataupun muwassa'. Okey, apa perbezaan di antara mudayyak dan muwassa'? Mudayyak ni sempit, muwassa' makna luas. Maksud dia, kalau orang tu ada dah pitih, ada dah kemampuan, mesti dia kena buat lalu ke ataupun tak apa, buat tahun depan pun tak apa, tahun depan tu pun tak apa. Okey, kalau cakap kita kok, kalau dia nak daftar dengan tabung haji, apabila cukup pitih, wajib dia daftar lalu ke ataupun daftar tahun depan pun tak apa, daftar tahun lu pun tak apa. Okey, sebagai contoh kan, di sini berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata wajib mudayyak. Apabila mung ada kemampuan, okey, ada kemampuan tu kena daftar lalu dah. Mesti kena buat haji lalu dah. Dah nak beli kereta baru dulu lah. Kereta kenderaan dia dah? Ada dah. Okey, nanti tak boleh. Kereta baru kemudian. Kena pergi buat daftar haji dulu. Daftar haji dulu. Okey, itu sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tak, kewajipan mengerjakan haji adalah kewajipan muwassa' luas. Maksudnya kita wajib dah tahun ni, kalau kita daftar tahun ni pun tak apa, daftar tahun depan, tapi kena ada tekad dalam hati nak pergi. Kena ada tekad dalam hati nak pergi haji. Tahun depan ke, tahun depan akan datang ke, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada kemampuan, yang ada kemampuan, duit banyak apa semua sekali, tapi dia tidak ambil cara pun nak buat haji, maka dia berdosa. Dia berdosa sebenarnya. Kalau kita tak buat lalu, kita kena azam dalam hati untuk buat tahun-tahun akan datang. Tidak berdosa. Sebab kita telah meninggal benda yang diperintah, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Baik, katanya wa asluhu fi Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asal hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan olehnya melalui hadis Abu Hurairah. Tadi daripada hadis Abdullah bin Abbas, ini daripada adik hadis Abu Hurairah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada malam-malam yang akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah أشهد أن لا إله